Belajar pada basic. Dia dah mengaji dah pula belajar huruf pula balik ni. Tak apa hati dia. Pun belajar pada awal. Kona alif balik. Kona balik. Budak sekarang kan. Batas saja. Koda zaro. Tu kan. Anak sekarang. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan rumah. Alhamdulillah sekali lagi panggil saya hari itu jadi pengganti kan. Hari ini betul-betul sebagai pelakon utama. Hari ini betul-betul lah sebagai penceramah undangan hari ini, yang mana tajuknya dulu lain sekarang lain, dibawakan khas secara langsung di Kompleks Darul Ta'lim Jaulah Umi Abi. Itu dia. Kena sambut tu sebab dia buat live. Kawan tak tahu kat mana. Kan, jadi alhamdulillah terima kasih banyak atas semua yang hadir pada malam ini. Jadi bila tajuk yang dipilih kan, lain dulu lain sekarang lain. Memang banyaklah kalau kena nak buka dari segi dulu lain sekarang lain. Tapi kalau boleh kita tengok kan, kalau boleh kita tengok, ini juga salah satu contoh. Dulu lain, sekarang lain ni sekarang ni. Bukan saya nak sebut segi teknologi depan tu, tapi nak tunjuk dari segi majlis ilmu, sekarang ni lebih mudah berbanding dulu. Maksud mudah apa tu? Maknanya ilmu tu, majlis ilmu tu boleh ada dekat depan kita. Boleh tanpa, kalau kita tak bergerak pun, kita duduk daripada rumah pun kita boleh dapat pergi ke majlis ilmu. Tu yang saya selalu sebut tu Taman Syurga Maya. Selalu saya sampai ke hari ni, Taman Syurga Maya. Secara online orang tak boleh beralasan. Lepas tu TV pun mudah. Kan, dekat TV kan, dekat TV kalau apa, TV banyak channel dah untuk tengok channel dakwah. Jadi tak boleh nak salahkan TV dah menyiarkan cerita yang tak elok, sebab yang menekan remote tu siapa? Banyak siaran yang elok-elok tengok, apa cerita tak semangah kau tengok kan? Ada orang sekarang ni tengah beria ni, tengah duduk dengan tekun dan fokus menyaksikan drama Aku Tujuh tadi. Tapi kita datang berlumur-lumur datang ke majlis ilmu. Itu pun satu sebabnya halangan dalam kita melakukan satu ibadah ada dua. Kan, dua halangan yang paling utama. Halangan yang pertama adalah hawa nafsu. Halangan yang kedua adalah keraguan. Hawa nafsu kan, kita kena berjihad melawannya. Nak datang ke sini malam ni apa? Hari ni hari Khamis malam Jumaat. Kadang-kadang ada orang tak apalah pergi surau sekejap baca Yasin tak lama dia kata, lepas tu ada makan dia kata. Kadang-kadang dalam pada tu dia boleh pilih. Ataupun malam ni ada pasar malam dekat kawasan tertentu. Kan, isteri dia kat bang kata malam ni nak makan kat luar. Bang kata malam ni nak pergi pasar malam. Tak jadi dia pergi sebab dia kalah dengan hawa nafsu. Wahal bukan pasar mana pun. Kadang-kadang bila kita pergi pasar malam, pernah tak kita pergi pasar malam, kita rasa macam tak ada apa-apa. Kita pergi sepanjang-panjang, sudahnya balik tak ada benda pun kita beli. Weh, nak beli apa ni? Takkan tak beli apa-apa, dia kata. Soalan dia. Sampai jadi jam tu kan. Itulah terpedaya dengan hawa nafsu. Dan begitu juga kadang-kadang anak-anak, tu pun hawa nafsu anak juga. Alah abah, kata nak pergi jalan-jalan. Ampun malam ni tak pergi jalan-jalan. Tapi kalau seorang ayah tu, kalau seorang yang mendapat ujian seperti itu, dia kuat perjuangan dia akan cakap apa? Okey, kejap kita pergi jalan, tapi bagi abah pergi surau dulu. Balik ni kita jalan lah. Sebab dia tetap nak utamakan pergi ke rumah Allah, contohlah. Dan begitu juga yang kedua, keraguan dia kata tadi. Halangan yang pertama hawa nafsu, yang kedua keraguan. Keraguan ni sebab apa? Sebab gelap gelita. Apa maksud gelap gelita? Blank, dia tak ada idea pun. Keraguan ni maknanya macam contohlah, orang cerita dengan kita, Samsul Debat tu, kalau dia kan, dia doa, dia baca kan, mesti hilang dia punya penyakit. Contohlah orang cakap macam tu. Kita tak pernah tahu orang tu dia, ya ke?
Keraguan. Sebab apa? Sebab kita tak pernah mengalami, kita tak pernah tengok, kita tak pernah rasa dan kita tak yakin pun benda tu. Kan? Memang jangan yakin ya. Tu contoh aja. Yang kedua pula suruh saya doakan apa-apa kan. Kan? Dia pandai mengubek pula ni, tak ada. Tapi kadang-kadang macam itulah kan, kita pernah dengar ada orang tu dukun tiang, dia kata. Dukun tiang tu dia topuk-topuk tiang tu elok sakit lutut dia. You ke? Orang tu kalau orang yang pernah pergi jumpa dia, mungkinlah contoh dia ada ilmu, rupanya dia bukannya dia dukun tiang, dia topuk tiang, tak. Bila dia mengubat, kebetulan dia duduk kat tepi tiang. Dan bila dia baca doa tu, dan doa-doa dia baca tu, alhamdulillah. Kan? Mujarab pula, elok dengan izin Allah, elok sakit lutut dia dengan izin Allah. Jadi pada orang yang yakin lain, pada orang yang tak yakin lain. Jadi nak yakin dengan apa? Dengan ilmu. Kan? Dengan ilmu. Cantik tolok pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Kan? Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tu ayat dia. Mana kena ada ilmu. Tu sebab orang kat sini rajin dia datang. Rajin datang kat sini kan? untuk datang menuntut ilmu. Jangan malu pula. Saya malu lah ustaz, pula malu. Dah tua-tua pun sampai sini. Biarlah. Ada orang tu nak mati memang mampu tak sampai. Kira okey lah tu tua sampai. Kan? Ada orang tu tak pernah sampai masjid, dah mati pun sampai. Dah. Itu pun terpaksa sampaikan. Kalau tidak memang tak sampai. Jadi bersyukurlah kita. Tapi bukan nak tiket untuk belagak. Ada juga yang jadi penyakit. Itu sebabnya kalau kita buka kitab apa hadis 40 tu kan, Imam Malik kalau kita dia beritahu apa, macam mana Nabi beritahu ada 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Siapakah dia? Yang pertama, menuntut ilmu sebab nak menunjukkan siapa yang lagi pandai. Itu kategori pertama. Kau tengoklah besok. Aku balik belajar besok, kau tengok siapa lagi pandai, aku ke imam. Tengok siapa lagi pandai. Ada orang macam tu. Dilaknat oleh Allah, jangan main-main. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia. Mendongak kepada dia. Maksudnya apa? Dia nak orang pandang tinggi dekat dia. Wah, semua orang hormat aku sekarang ni. Wah, dia rasa macam tu. Kalau itulah tujuan menuntut ilmu, parah. Yang ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia pun dilaknat oleh Allah. Ramai tak hari ni? Ramai. Tak ada 5,000 dia tak datang. Ada? Tak ada 3,000 dia tak nak datang ceramah. Siap cakap tu 3,000 tak boleh kurang. Siap cakap tu 3,000 tak boleh kurang. Ada manusia macam tu. Kan? Tu belum cerita lagi. Kalau bawa suami dia, seorang suami dia pun kena bayar. Ada? Aduh. Kalau dia penceramah tu lelaki bawa bini dia, kena bayar bini dia sekali. Kan gila tu. Tak masuk akal kan? Tentulah. Kalau orang nak bagi ke hotel lelaki bini tu, beruntung lah tu. Banyak cekadak. Dia boleh cakap, penyanyi boleh. Dia kata. Alasan dia tu. Penyanyi boleh bayar mahal. Kenapa penceramah? Kau tengoklah penyanyi tu siapa penaja dia. Ni ceramah ni siapa yang tanya? Tabung bergerak. Kadang-kadang tabung tu stay kat situ, tak bergerak. Kan? Macam mana tu? Jangan. Dan begitu juga yang keempat, orang yang menuntut ilmu kerana nak bertanding. Nak tunjuk dia hebat di kalangan orang yang bodoh. Lagi tahu. Dia nak tunjuk ke orang yang tak pandai tu dia pandai. Dalam grup WhatsApp banyak macam tu. Tiba-tiba dia share hadis ni yang saya belajar dulu. Tiba-tiba masa bila kau belajar, kau pun ambil kat Google, mokak kau. Ada orang macam tu. Tu sebab saya banyak diam. Ya, kau tak tahu baik kau diam. Kalau kau tahu pun kadang-kadang elok diam. Macam tu. Kalau orang tanya, baru jawab. Tentulah orang tanya kita kan. Tu sebab hati-hati bila kita cakap dengan anak kita. Dia belajar rajin-rajin. Kalau nak kaya, belajar rajin-rajin. Tengok tu. Tak sadar kita tu. Kita yang tanam benda tu. Besok nak kereta besar, nak rumah besar macam tu tak? Belajar rajin-rajin. Salah. Cakap macam tu. Ya. Tapi yang paling baik sekali kerana Allah. Itulah beza dulu dengan sekarang. Orang dulu-dulu nuntut ilmu macam mana? Orang sekarang nuntut ilmu macam mana? Ada beza. Dan itu sebab tajuk hari ni kita buka daripada sudut ilmu. Apa beza dulu dengan sekarang? Kalau saya boleh jawab lah. Kalau kita boleh jawab apa beza ilmu dulu dengan sekarang. Menuntut ilmu. Majlis ilmu dulu dengan sekarang. Apa beza? Tadi satu beza lah.
Yang tadi yang sebab duit, yang sebab apa. Dulu kan sekarang memang nampak. Ada sebab bila Nabi sebut tu. Orang mungkin dengar tu macam ketika zaman Nabi saya yakin benda tu pelik. Kan? Bila kata menuntut ilmu kerana nak mengejar kekayaan dunia, orang cakap ada ke orang macam tu? Sebab orang yang berbincang tu orang yang baik. Kan? Tapi hari ni ada orang macam tu. Menangis-nangis. Menangis-nangis dalam TV. Kan? Pergi minta duit dengan orang. Tak ada 5,000 tak apa. Macam saya bukan ustaz. Saya saudara. Saudara Syamsul Debat, SSD. Sebab kalau Ustaz Syamsul Debat, USD mahal. Tak boleh bayar. Biar ada saudara Syamsul Debat. Tapi semua haji semua ni, semua orang ni ramai panggil Ustaz, tak adalah saya marah. Ada pasal panggil Ustaz, tak ada saya marah. Tapi kalau masjid, tanyalah. Kalau masjid tu tanya, kat banner ni nak tulis apa ni? Letak saudara, saya kata. SDR. Senior Doctor. Kan? Tak ada. Lepas tu kadang malam tadi lagi pula, Datuk, kalau kita ambil apa kita di kat Batu Pahat, ada tegur saya, Datuk puasa kan? Belum Datuk dia, kau jangan ngadu panggil dia Datuk dia tu kan. Saudara kan. Kadang itulah dia. Dan hati-hati dulu dengan sekarang, apa yang kita boleh sebut yang paling besar sekali? Yang paling besar adalah akhlak. Dulu dengan sekarang. Orang dulu menuntut ilmu dengan sekarang menuntut ilmu, beza dia akhlak. Susah dah nak cari majlis ilmu macam ni. Yang orang duduk berselo. Susah. Melainkan kat masjid surau kan. Susah. Ni alhamdulillah ni ada dah. Walaupun kapet tak tebal mana. Duduk tu rasa macam nak melantun balik kan. Tapi lagi borek kesusahan kita duduk tu, lagi besar pahala mudah-mudahan. Atau kita kena faham. Ada orang aduh bersela ke kan, ada orang. Tapi tak apalah, yang belakang tu lain, tu kategori dia tambah lagi satu V, VVVIP, dia lain, dia selevel tu. Kalau kita pergi tengok opera kan pementasan teater opera, dia ada yang duduk dekat atas bidai atas tengah, tu kategori itulah. Tu dia duduk situ. Dia lain. Dia tak boleh apa. Dia sama level dengan pentas. Orang lain tak dapat tu. Jangan cemburu. Sampai masa kita akan duduk situ. Jadi jangan minta. Jangan minta. Saya tak musik tak boleh. Itulah kan. Tak apa, sabar ya. Jadi ilmu yang dituntut ni bezanya dulu dengan sekarang adalah itulah yang disebut sebagai adab. Adab kan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Penting budi bahasa di dalam berguru. Orang dulu-dulu macam mana nak pergi mengaji? Bawa anak jumpa Ustaz, tolong Ustaz, tolong ajar anak saya mengaji, boleh tak? Mengajar ngaji je, bukan belajar agama, fiqh, tauhid apa tak? Boleh tak tolong ajar anak saya mengaji? Bila jumpa guru tu berharap sangat sebab dia tak yakin anak dia diterima. Macam tu keadaan dia kena fikir macam tu. Alah, kau jumpa tu memang dia ambil, memang kau cakap dia tak. Tolonglah. Ustaz pula cakap, saya bukan apa, nak murid saya ramai dah. Takut tak terajar pula. Tolonglah Ustaz, saya merayu seorang je lagi. Lepas tu ni harotan. Kau lebih hal, sabatlah dia, jangan mati sudah. Orang dulu-dulu. Sekarang kau ambil duit ni, kau pergi rumah Ustaz tu, kau pergi belajar. Kau bagi duit tu, tak pula dia ajar tu. Lepas tu bila jemput anak depan rumah Ustaz tu, tit, dia horn dia. Mana adab kita depan guru, rumah guru buat macam tu. Beza dulu dengan sekarang. Ilmu kenapa kena tuntut dengan penuh adab? Sebab untuk meraih keberkatan. Kan? Supaya kita bukan saja mendalami dan menguasai sesuatu bidang, bahkan bersifat merendah diri seperti resmi padi, semakin berisi semakin menunduk. Macam tu. Maka makin banyak ilmu kita, makin kita tawaduk, makin kita ingat Allah. Allah, tak ada apa-apa lah aku ni. Makin banyak kita belajar, kita sadar. Makin banyak kita tak tahu. Imam Al-Ghazali kata ajar kita apa? Kalau nampak budak-budak, untung budak tu tak banyak dosa lagi tu. Kalau nampak orang tua, hebat orang ni, tentu banyak amal dia daripada aku. Macam tu lah. Imam Ghazali ajar macam tu kita, adab bila tengok orang. Bukan cakap, dah tua budak belajar. Nampak memang kau ni budak lagi nak ngajar aku pula. Nak belajar, nak tunjuk bagus-bagus lah tu budak muda ni. Jangan macam tu. Nampak muda pun kita sayang, nampak orang tua kita hormat.
Melalui adab yang dijaga akan terselahlah kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu, kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan seperti mana diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Kena belajar adab dulu. Anak murid kepada Imam Malik yang paling senior nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia mengabdikan diri dia untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Bayangkan, itu dulu. Adab cukuplah. Poilah mana-mana adab. Macam ni kan bagus. Bila sampai-sampai, semua orang dah ada. Ni adab. Susah nak jumpa. Kan? Kebanyakan topik tu kadang-kadang penceramah dah sampai. Orang yang dengar tak sampai lagi. Ni baguslah ni. Bukan sebab bagus apa, penceramah lah baik. Saya buka puasa dulu tadi. Jadi lambat sikit minta maaf lah. Tapi kira kan cantik lah ni, sedang elok lah. Dan kemudian Islam menegaskan terdapat beberapa adab perlu dijaga dalam menuntut ilmu, kerana ia sangat rapat dengan diri kita sebagai seorang Islam. Dan ada satu adab guru yang menarik yang boleh kita tengok. Apa dia? Antaranya kalau guru tu bercerita tentang sesuatu perkara, walaupun kita dah pernah dengar atau kita tahu, maka kita berpura-pura lah macam kita tak tahu lagi. Macam tu. Walaupun dah dengar ke YouTube, baik-baiklah tak dengar. Macam tu lah kan. Kan? Jadi kerana apabila kita memberitahu guru itu, dah tak payahlah, dah tak ada dengar dah pada tu. Kacik hati kan? Macam tu. Begitu juga betul ilmu perlu mengikuti pesanan Rasulullah SAW, menekankan niat yang betul dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Niat yang betul. Niat yang paling baik sekali apa? Lillahi ta'ala. Niat kerana Allah. Kenapa kau belajar ekonomi ni? Kenapa kau belajar ni? Kerana Allah. Mudah-mudahan besok dengan aku pandai ekonomi ni, dapat aku ajar orang lain, dan orang lain pun dapat sama membangunkan ekonomi. Contoh. Belajar macam mana cara nak buat nasi lemak. Contoh kan, belajar dengan orang, itu pun satu bentuk ilmu. Kenapa? Kerana Allah. Kerana mungkin dapat kembangkan kat orang lain pun boleh bantu dia cari rezeki juga. Contoh. Ada seorang perempuan ni, dia belajar dengan mak saya, belajar nak buat sambal nasi lemak. Mak saya memang masak nasi lemak sambal kampung ni lah kan, masak sambal. Jadi bila belajar dengan mak saya, dia belajarlah macam mana cara masak sambal ni. Macam ni. Sebab mak saya tolong dia, sebab kesian dia pun tengah susah masa tu. Mak saya pun ajar, buat macam ni boleh berniaga nanti, kata. Mak saya ajar. Tak ada mak saya kurangkan sikit pun nak simpan kau. Jangan bagi semua kan. Macam yang ajar silat, konon jangan ajar semua. Nanti besok dia pijak kau balik. Tak ada. Ajar semua. Bila dah ajar, alhamdulillah dia pun cubalah berniaga kecil-kecil. Alhamdulillah rezeki dia dapatlah masak untuk kek kilang. Dekat kilang, kantin kilang. Dia masak si lemak tu kat kantin kilang. Setiap pagi dia masak sarapan untuk kantin kilang. Entah macam mana dia nak cuti seminggu. Dia cuti seminggu ke 2 minggu. Sebab dia kena pergi balik kampung. 2 minggu dia nak balik cuti. Jadi kantin tu tak ada orang. Jadi mak saya pun berkatalah senang sangat waktu saya sekolah dulu. Mak saya pun tanya, kau bagilah aku ganti kau 2 minggu tu, dapat aku duit 2 minggu. Tak boleh. Nanti sambal rasa tak sama. Dia sound mak saya macam tu. Bayangkan tu. Itulah perangai manusia ni. Cerita betul ni. Kan? Tapi mak saya kata, tak apalah, tak apalah. Jadi saya cakap dengan mak, tak apalah mak. Adalah rezeki kita yang lain, gitu kan. Itu dah. Alhamdulillah. Mak saya memang belajar, kalau buat kuih, buat apa, saya tahulah, saya daripada kecil tolong mak saya kan. Memang buat kualiti jaga. Kuih donat tu. Kuih donat orang lain dah bulat-bulat siap-siap pun masuk dalam kuali. Mak saya tak. Mak saya daripada topong tu dah lembut tu, ambil dekat tapak tangan ni bau bulatkan masuk dalam kuali. Yang bestnya, dia punya gemuk tu, gemuk gebas tu, daripada pagi, tengah hari sampai ke maghrib masih lembut lagi. Tak korek donat kan. Saya pun mak donat mak. Mak saya kalau buat donat kan memang sehari tu mengadap donat ya. Macam tu lah kan. Tak, maknanya sebab bila belajar tu kata niat kerana Allah, jangan niat kerana apa. Jangan niat kerana nak kaya, jangan niat kerana sebab apa. Macam kita beritahu di awal tadi. Ada orang macam tu, memang ada. Ya. Begitu juga sikap tu nak mengelakkan. Kenapa bila kita niat kerana Allah ni, kenapa Rasulullah SAW suruh kita niat yang betul? Sebab nak mengelakkan kita daripada ada perasaan yang tak baik. Contohnya riak, inginkan puji-pujian dan menghina mereka yang jahil.
Kau tengok tu. Elok aku lagi cakap. Tu salah tu. Penyakit sombong ni ada 3. Pertama, ujub. Yang kedua, riak. Yang ketiga, takbur. Dan dia boleh ada dalam semua keadaan tu pada seseorang tu boleh ada. Contoh, dia datang kat sini. Dia pun datang. Dia masuk. Aku paling awal ni. Contoh. Dalam hati dia cakap, aku selalu ni kalau saya datang mesti aku yang paling awal. Dia sendiri rasa dalam hati dia. Kedua, dia pun mula buka buku. Dia nampak orang datang, dia mula buka buku, buka catatan dia. Konon dia paling banyak mencatat. Nak tunjuk ke orang dia banyak mencatat. Tak. Siapa yang dah mencatat jangan berhenti pula. Ni contoh tau. Tak ada masalah. Kita betulkan niat je. Kita ni nak ajar betulkan niat je. Kan? Lepas tu, ada orang tu pula keluar handphone. Boleh dah tahu. Tak main nak pakai buku, pakai phone. Contoh lah kan. Dia tunjuk kat orang. Riak. Takbur tu bila dia siap bercakap. Kau perasan tak? Dalam beberapa kali datang kuliah ni, siapa paling awal datang? Dia pula tanya orang. Wah, kalau dah tahu jawapan memang dia paling awal kan? Contoh. Bayangkan setiap kadang-kadang orang tu boleh ada 3-3 sekali. Boleh ada 3-3 sekali. Jadi contoh kadang orang tu dia riak tu benda tak ada apa-apa pun. Dia belajar vokal, menyanyi, sombong dengan suara dia. Allah boleh buat tu. Dia tengah menyanyi tu, suara dia lagi kan. Betul? Jangan belagak-belagak, semua Tuhan bagi. Tu yang malam tahun baru dekat Langkawi tu saya forum tu. Yang dengan sahabat-sahabat yang bertiga tu. Kami berempat forum. Ustaz Aslin, Dr. Izhar, Ustaz Lah Khairi. Tajuk dia memang kita orang pilih sebab tajuk tu sesuai dengan keadaan semasa. Tajuk dia mana milik kita. Cuba terfikir balik, mana milik kita? Mana satu yang kita punya? Sudah tak ada apa pun kita punya. Contoh satu soalan kan kita tanya ke orang. Orang tu pakai jam. Tanya, contoh, tanyalah orang pakai jam. Tu jam tu siapa punya? Kadang tak payah fikir dia jawab. Saya punya. Soalan seterusnya. Tangan tu siapa punya? Langsung tanya. Tangan tu pun bukan kita punya. Macam mana kau tergamak mengaku jam tu kau punya? Kalau betul kita punya, ni dah nak jenazah ni nak dikebumikan. Tanamlah sekali mana yang dia punya tu. Kereta rumah yang nama dia semua masuk. Besar kubur. Tak ada kan? Tak ada. Sudahnya mana milik kita? Jawatan mana? 1 kali mengundi, 3 kali Perdana Menteri dapat. Mana kita punya? Jom cakap. Tak, contoh lah kan. Mana kita punya kalau kata jawatan pun lah. Mana? Saya dulu jadi pengarah undang-undang. Kat jabatan kerajaan, agensi kerajaan. Pengarah undang-undang. Puak kuasa 80 orang. Ada 10 bantu takbir. Ada bailiff 10 orang. Ada 2 PA. Seorang India, seorang Melayu. Sampai masa dapat kad pencen, kad pesara. Mana kita punya? Bila saya bersara, disebabkan dia bersara, maka lupuslah jawatan. Tak ada. Orang lain pula ganti. Macam tu ya. Jadi mana kita punya? Soalannya. Mana kita punya? Ada orang tu dia pakai tudung. Tudung macam dah nampak lah. Di arwah mak aku punya ni. Dia pakai dah mak dia punya. Adakah kita akan pakai sampai mati? Tak. Sudahnya kita pun kadang-kadang silap anak kita pula pakai. Kan macam tu. Tu yang tertengokkan klip video yang Datuk Ismail Kamus punya video yang dia nak tumpang tidur tu. Yang kisah ada seorang lah tu nak tumpang tidur kat istana. Kan dia tak bagi. Tak boleh. Ni raja punya. Bagi aku cakap dengan raja. Dia tanya raja ni istana siapa punya? Dia punya sebelum ni siapa duduk sini? Ayah better punya. Sebelum ayah siapa? Atuk better. Habis lepas ni siapa duduk? Anak better. Lepas tu baru dia terfikir. Tak ya pula. Kalau dia punya, kenapa lah main pas-pas pula? Macam tu lah cerita. Jadi makna kata tak sah kita riak benda-benda yang tak ada apa-apa. Kan? Ilmu ni sepatutnya jadikan kita lagi elok. Kan? Ilmu ni bukan jadikan kita lagi jauh daripada Allah. Sepatutnya. Itu sebab niat nak kena betul. Kain songket benang sutera. Lilit sebelit jadi selempang. Banyak ilmu ibarat cahaya. Walaupun sedikit menjadi terang. Jadi terang sepatutnya bukan jadi gelap gelita lagi. Ya? Ada ilmu lagi baik kita. Lagi hormat ke orang. Polik kita orang dia ilmu. Contohlah macam saya lah. Kita duduk kan. Kita duduk dia ramai-ramai duduk minum lah.
Kata saya dipahamkan lepas ni ada makan. Contoh. Dia duduk tu, tiba-tiba lalu seorang anak dara. Dia masuk, Assalamualaikum, tumpang lalu bang ya. Abang sebut terangkit kopiah semua orang. Kita langsung tanya, anak siapa tu? Sebab adab. Sebab adab. Bukan sebab dia lawa tau. Tapi tumpang lalu bang, kita pun tak sampai tengok sangat muka dia. Tapi bila dia cakap tu, baik betul. Contohlah kalau ada adik-adik yang besar macam tu kan. Saya kata pakcik dah makan belum? Kita langsung tanya, anak siapa ni? Susah nak jumpa budak tanya soalan macam tu. Pakcik sihat ke? Nampak macam tak sihat je pakcik ni. Nampak? Ya Allah, budak ini. Kan? Pakcik sihat? Pakcik dah makan belum? Pakcik ni belum makan kan? Nampak? Adab budak tu. Anak siapa tu? Cerdik betul. Berkenan tengok. Kecil lagi. Budak-budak sekarang adab macam ni. Semua tawaduk. Nah, kiri kanan tasbih ni. Tasbih elektronik. Tapi tengah tu ada gambar tu. Tu payah tu. Zikir pun tak campur orang. Tu dia cakap kalau lah main game tu zikir dah ramai jadi wali tu. Sebab daripada pagi sampai malam. Kan? Tak ada. Dia tak makan pun tak apa. Betul tak? Budak tu lagi telefon. Tak makan pun tak apa. Tak sadar dia poso terus. Dah 2 hari poso dah. Tak makan-makan. Macam tu lah kira. Kan? Ada seorang makcik tu dia tegur anak dia. Kalau dia suruh anak dia. Ni apa ni main game ni. Main tak habis-habis lagi. Anak main. Sudah ada dia cakap. Kalau lah main game ni zikir dah ramai anak aku jadi wali dah. Dia kata. Langsung berhenti anak tu. Kan? Tu dia adab. Tapi bayangkan kalau kita tengah duduk ramai-ramai ni. Ada orang naik kereta besar. Menjala kereta tu. Memanglah mana dia kereta menogak semua menjala. Dia turun. Tin. Dia hon. Weh kita dah. Wah hon-hon ni. Dia turun. Weh. Main weh. Tahu tak dekat mana ni. Yang pusat yang Samsul Rebat datang mengajar malam ni mana? Kita pun kalau tahu pun kita cakap. Entah pilih cari tempat sana. Wah ni tempat. Sebab apa? Sebab adab tak ada. Dulu dengan sekarang. Saya tu yang saya pergi tempat Ustaz Muhammad James. Saya pergi ke tempat Ustaz Jafri. Budak-budak tu bila sampai berobot-robot nak salam. Dah lah salam tu bukan salam macam ni. 3 sampai cap cup cap dah. Cap. Saya jadi malu tu. Ya Allah, kenapa budak ni macam ni sangat? Ya Allah. Lepas kita minum ni. Kita ada balon tu. Borobot nak minum air balon tu. Kau ingat aku bukan Syekh Kiai Habib ke apa? Kau jangan. Kan? Tu dia. Iya, nak tunjuk bila diajar adab. Lepas tu bila nak balik kan, semua berebut nak cari slipper saya tu, nak sarung kat kaki. Allahu Akbar. Macam tu sekali. Ustaz-ustaz ni mengajar anak murid dia tentang adab. Betul. Macam tu sebenarnya. Kadang-kadang kita akan terkejut seorang ayah atau ayah dia pangkat tinggi. Anak tu terkejut tengok ayah dia boleh sarungkan selipar kat kaki ustaz tu. Yang duit pun tak berapa ringgit dalam poket. Contohlah. Iya, dia cakap betul. Lagi satu bila belajar ilmu kena percaya. Adab satu lagi yakin dengan guru. Kan ada satu kisah yang guru tu. Yang guru dia ngajar lah, mengajar ni, mengajar tauhid, mengajar fikah, mengajar semua. Satu hari tu dia balik, dia budak ni bila pergi mengaji rumah guru ni dia kena nyeberang sungai, kena naik perahu sampan. Bila datang belajar, satu hari tu dia balik. Dia kata, tuan guru, apa kau tak balik lagi? Tuan guru, minta maaf tuan guru. Saya punya perahu tu hanyut pula. Boleh tak tuan guru tolong? Tuan guru ada tak perahu? Tuan guru ni kedokut, dia tak nak bagi perahu dia. Perahu dia nak guna untuk kecemasan dia. Alah kau salawat 3 kali baca Fatihah, kau jalan atas air tu. Oh ya ke? Okey. Dia yakin dengan guru dia. Senyaplah tak ada cerita apa. Besok tu dia datang macam biasa. Jadi tuan guru ni pula tak adalah nak tanya-tanya. Agak ada jumpa perahu lain kan? Satu hari tu tak macam mana selang beberapa bulan dia kata, tuan guru apa hal? Tolonglah tuan guru, tolonglah, ada orang meninggal kat kampung. Imam Bilal, semua orang yang nak boleh menguruskan jenazah semua tak ada kat kampung. Tuan guru lah harapan kami sekarang ni. Tolonglah tuan guru. Dia orang semua balik kampung.
Aduh, hai. Ayolah, kejaplah aku siap. Siap, poilah, sampailah dekat tepi sungai tu. Tengok perahu tak ada. Ni perahu tak ada, macam mana ni? Tuan Guru, semuanya Tuan Guru ajar saya memang tak pakai perahu lagi dah. Kau biar betik tu. Biar betul. Ya, Tuan Guru tengok dia salawat 3 kali Fatihah berjalan dia teh. Wah, Tuan Guru kata tak sangka orang yang aku ajar tu jadilah. Tuan Guru nak salawat, baca Fatihah. Tenggelam Tuan Guru. Tahu kai. Nak cakap apa? Macam tu lah mengajar orang kan. Kena yakin kan. Tu. Iya, benda tu tak ada yang mustahil kat Allah Ta'ala dah kan. Bukan kata kita hebat dah, tak. Tapi Allah Ta'ala yang menjadikan kita hebat. Orang tu semua apa yang dia dapat tu Allah Ta'ala jadikan. Kalau tidak, kenapa orang tu masak nasi, orang ni masak nasi, orang ni masak jadi nasi goreng, orang ni tak apa-apa jadi, apa pasal? Orang ni masak nasi berkotul nasi, orang ni kenapa lah elok orang ni lombi pula nasi jadi bubur, apa pasal? Sukat sama apa semua, sebab semua dengan izin Allah. Kan? Itu ya. Tapi kalau dah bangang masak tu macam mana kan? Ada puih belajar lah, lombap tu puih ajar kata. Ada benda lain dia pandai. Contohnya dia mungkin pandai tak pandai masak nasi goreng, tapi dia masak nasi kerabu power. Dia mungkin tak pandai capati bagi kat dia. Apa roti yang tonggak je tu? Yang kat kedai roti tisu. Macam tu. Oh my. Kita nak makan pun tengah mikir nak mula tang mana ni tuan. Kan awak pun tak pandai. Macam saya pergi ke Terengganu lah. Pergi restoran gelas besar kat seberang Takir kan. Kawan-kawan ni semua ada yang orang Terengganu, semua ada yang gelas bagi yang biasa je, sederhana. Apa pula dah halang restoran gelas besar, orderlah gelas besar. Saya cakap tentu. Awak tak pernah tengok besar mana gelas sekali sampai macam ni sambung tinggi lah dengan dagu kita ni. Minum daripada lepas maghrib sampai dah habis isyak, tak luar air tu so. Lepas tu bungkui, susu bungkui, air temikai bungkui, naik bah express daripada Terengganu sampai Seremban berapa 9 jam, tak habis ke air tu. Bayang ke tu. Itulah iyalah macam-macam lah kan kepandaian orang sekarang ni dia buat kan macam-macam. Kadang kesian tengok orang menego ni, macam-macam cara dia buat lah. Ada tu apa, nasi lemak puaka tu. Dah tak ada lagi dah nama-nama yang baik boleh bagi, puaka bagi. Sambal, ada satu tu sambal bangang tu. Kan sambal benda dah adalah memang podeh bangang, mana podeh tu sampai bangang lah jadi orang tu macam tu lah, kira macam tu lah. Ada orang buat macam tu sebab nak melariskan barang kan, macam-macam cara lah buat kan. Macam tu lah, tak apalah kan, mudah-mudahan ambil lah yang baik-baik ya tuan-tuan kan. Kemudian luangkan masa sebaik mungkin. Ketika ada orang ada kelas tak ada kelas ke kelas batal ramai, kelas tak ada lah, tak ada, jom lepak minum. Apa salah duduk je kita tengok balik yang hari tu. Minggu lepas kau catat tak? Aku nak tengok balik macam tu lah. Orang dulu macam tu. Sekarang habis lepak minum mana? Kedai bakar meletup 2. Tadi kedai tu lah saya duduk tadi. Bakar meletup ada 2. Macam filem pula. Ada part 1, part 2 ke apa? Macam tu lah kan. Saya pernah pergi di satu kedai, nama dia, pergi dekat Seremban, nama tu Cafe Brother Siap nama dia, Cafe Brother Siap. Sebab kalau order tu memang siap tu, Cafe Brother dia sebab orang tu dah meninggal lah, pakcik ni. Pakcik, makan apa brother? Dia tanya. Dan dia gemar membetulkan balik apa yang kita order tu. Makan apa brother? Bagi saya nasi goreng kampung dengan telur mata. Nasi goreng kampung jantan 1. Pula jantan nak ada telur. Dia kata yang tu. Lepas tu bila ada bagi air kosong lah 1, air kebajikan 1. Dia ada air kebajikan. Betul dia sebut tu, air kebajikan. Saya tak boleh tahan betul. Arwah dah ada. Lepas tu air limau suam tu, air dukun tu dia sebut air dukun tu. Dukun kan limau kan, tak habis limau. Jadi lepas tu yang paling saya tak boleh lupa arwah ni, bila kita, sebab arwah abah saya suka makan kat situ.
Saya pun sampai sekarang kadang-kadang ada masa lepak kedai tu. Sebab tukang masak semua tua-tua. Semua tua-tua. Tapi kau nak sabarlah. Memang sedap, tapi kau nak sabar. Dia lambat sikit masak, tapi memang sedap. Dan bayangkan pagi, menu pagi memang dia masak-masak panas je. Macam mi goreng, kuih kungfu, semua dia masak. Tom yum dia tak ada. Lepas tu bila kira brother, kita pun panggil dia brother. Kira brother, okay, brother makan apa tadi? Okay, itu dah siap, ini apa semua. Okay, semua sekali RM18, 20 sen insurans dia. Insurans tu mana tak payah kira lah. Kira insurans tu datang lagi, dia kata. Nampak? Dia kreatif kan. Baguslah dia. Sampai hari ni. Dan walaupun dia dah meninggal dunia, masih lagi nama Cafe Brother siap. Nama dia. Macam tu lah. Kan berniaga. Yang penting jangan tipu orang tu je. Niaga. Buatlah kreativiti masing-masing. Jangan tipu orang sudah. Kan? Jadi dalam ilmu ni tak ada. Ni kadang dia guna ilmu untuk manipulasi orang lain. Macam sekarang buat report. Ramai orang guna muka ustaz-ustaz ni, muka penceramah-penceramah ni, dia letakkan pelaburan wang yang apa-apa, pelaburan yang hebat masa kini. Tidur nyenyak, duit masuk je. Apa? Dia tak tahu kalau tidur tak nyenyak, duit keluar. Bohong kan tuan-tuan. Kemudian dalam adab menuntut ilmu adalah meluangkan masa sebaik mungkin supaya berlaku penambahan ilmu tak kira di mana pun berada. Maknanya guru tak ada pun kita tetap belajar. Kan? Memetik kisah Imam Abu Hatim dengan anaknya Imran Abdul Rahman yang kedua-duanya ialah imam besar dalam ilmu hadis pada kurun ketiga hijrah. Orang bertanya pada Imam Abu Hatim, mengapa anak kamu begitu alim? Kenapa anak kau tu alim mana? Maka dia menjawab, anakku belajar denganku di semua tempat. Setiap masa sampaikan, jika aku masuk ke dalam bilik mandi, dia akan membaca dan belajar di luar bilik mandi. Maknanya bukan time ayah dia ada je. Ayah dia masuk dalam bilik air pun dia baca lagi. Keluasan ilmu juga memerlukan pelajar mencari guru seramai mungkin supaya dapat menjadikannya berfikiran terbuka dan tidak terlalu jumud memahami ilmu hanya melalui satu sudut pandang. Sebab itu nak menuntut ilmu, mestilah mempunyai kelengkapan senjatanya, catatannya. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat binatang buruan. Kalau nak tangkap dia, mesti tangkap dengan mata pena. Macam hari ni, boleh tangkap dengan handphone. Record. Boleh tengok balik. Apa nama abang Abu punya tu? Abang Abu punya apa? Facebook? Darul Hijrah. Tengok kat Darul Hijrah tu boleh tengok balik. Kalau kau dengar gelak kuat tu aku tu. Dia cakap macam tu. Contoh lah kan. Boleh dengar balik kan. Dan begitu juga semua perlu sedar hakikat manusia yang tak terlepas daripada sifat lupa. Jadi kita kena ulang, kita kena tengok balik. Kan? Ulama dulu berkata antara keberkatan ilmu adalah kita belajar dan mengajar. Kadang-kadang hari ni tu yang kita tak faham. Kenapa budak-budak malas pergi sekolah? Kenapa budak-budak tak nak belajar? Heran. Sebab dia tak rasa keberkatan tu. Dia tak nak pergi tu sebab nanti dengan ilmu tu dia boleh bawa ke mana. Dia tak nampak. Tu sebabnya ramai dah tua baru menyesal. Bila dia dah keluar, bukan tak payah tua lah. Dia keluar habis sekolah, bila dia nak pergi bekerja sini, dia kerja sini teruk, dia kena maki, dia kena apa. Masa tu lah dia kata, kenapalah dulu aku tak nak belajar rajin-rajin. Masa tu dia cakap. Tapi dia tak cakap dengan kita, dia cakap dalam hati dia. Itulah yang banyak berlaku kan. Jadi bila kita dapat tu kita kongsi dengan orang. Macam hari ni dapat ilmu kan, balik share, cakap dengan anak-anak ayah, malam ni lepas maghrib jangan ke mana-mana, malam ni kita ada tazkirah. Siapakah yang menyampaikan tazkirah tu? Hai ayahandaku. Ayah pun jawab, tak lain tak bukan Sahibul Fadilah, ayah kau. Ayah hadir sendiri yang menyampaikan. Jadi dengarlah ilmu yang kita dapat. Kan? Antara adab-adab yang sepatutnya diperhatikan oleh seseorang untuk menuntut ilmu. Pertama, mengikhlaskan diri niat kita dalam menuntut ilmu. Ada orang, kenapa? Aku nak capai diploma, aku nak capai degree sebab senang kerja. Habislah kalau niat macam tu. Ada yang sampai dah ada PhD, sampai dah doktor, terkerja apa pun tak ada. Nyusahkan mak ayah sampai ke sudah. Ada. Tu sebab jangan kita niatkan yang niat yang salah. Kan? Dalam surah Al-Bayyinah tu kan, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Orang yang menuntut ilmu bukan kerana mengharap wajah Allah, termasuk orang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menuntut ilmu syar'i yang sepatutnya dia lakukan untuk mencari wajah Allah yang ikhlas, namun tidak dia melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
Makna niat kerana dunia, niat kerana harta, niat kerana kedudukan. Belajar ni sambung master. Berapa ramai orang sambung master supaya dia boleh naik gaji dalam sektor kerajaan? Dia sambung bila dapat grade ni supaya dia dapat grade kedudukan lebih baik dalam pejabat. Tak salah, tapi biarlah jangan itu jadikan sebagai niat kita. Kan? Ada rezeki besok boleh naik-naiklah, tak naik pun tak apa. Aku belajar ni sebab untuk menambah pengetahuan saja dalam hati aku. Lillahi ta'ala. Kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu itu supaya bermanfaat. Supaya ilmu yang kita dapat ni adalah manfaat kita sampaikan ke orang. Orang tua-tua dulu cakap, kau belajarlah, mudah-mudahan jadi orang. Mak ayah kita cakap, kau belajarlah, mudah-mudahan jadi orang. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang kau. Rupa-rupanya maksud orang tu yang Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. So belajar ni biarlah mudah-mudahan dapat bagi manfaat. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa dahagakan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus dan tidak pernah kenyang, iaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dua, dia rakus nak dapatkan ilmu dan tak pernah kenyang dengan ilmu. Yang kedua, dia rakus dengan dunia dan tak pernah kenyang dengan dunia. Tuan-tuan boleh tengok atas dunia ni berapa ramai orang. Duit sebanyak-banyak tak cukup lagi. Tak cukup. Monong, kau apa hal? Aduh, apa sah? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh orang macam tu juga. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Sekali tinggal 10 juta tu tengah susah. Macam tu lah. Kalau orang dah biasa naik kereta besar, sekali dia kena naik kereta kecil sikit, tak best lah kereta. Tapi kalau dia teringat lah zaman dia naik basikal dulu, maka elok lah naik kereta kecil tu walaupun sempit. Macam tu lah. Kan? Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Makna bila dah ada ilmu, lagilah baik. Kan? Keberkatan ilmu tu salah satunya menyebabkan dia jadi lagi baik. Ini lagi tahu lah, mengumpet orang, membalun orang. Bukan tajuk tu tak bincang. Hari-hari belajar. Mengumpet orang laju je. Main nombor pun macam tu ya. Kono pula tu. Main nombor, kono pula tu second prize. Bukan first prize, second prize. Sikit lagi nak menang bersatu dia tu. Dah lah macam tu. Dia belanja lah jemaah kita kat sini ni. Kau hajar betul. Dah menang belanja pula kita makan. Ni kebetulan birthday saya dia tu. Tiap-tiap bulan betul birthday dia kan. Kan? Kemudian tak boleh sombong dan tak boleh malu dalam menuntut ilmu. Tak boleh sombong dan tak boleh malu. Kau dah rajin bertanya, kau dah rajin itu, kau dah rajin mencatat, kau dah malulah tak pernah datang, tiba-tiba datang. Jangan macam tu. Itu sombong pula keluar tagak macam ni. Kau tak pergi belajar ke? Aku tiap-tiap hari belajar situ. Bukan susah sangat pun. Apa kau tak pergi? Belajarlah. Oh, cik ayat dia. Aku alhamdulillah lah. Setiap hari ada kuliah aku pergi. Setakat ni tak pernah miss lagi. Oh, mak ayat dia apa? Jangan kita jadi sombong. Kemudian mendengar baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. Diam ketika pelajaran disampaikan. Berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Oh, laju mana? Saya ulang balik. Kan? Mendengar baik-baik pelajaran yang diajarkan. Dengar baik-baik, dengar elok, takut salah faham. Kan? Diam ketika pelajaran disampaikan. Diam, dengar betul-betul kan. Dan kemudian begitu juga berusaha untuk memahami ilmu yang disampaikan. Kalau boleh hafal ilmu yang disampaikan. Ustaz tu pun cakap, dia kata ada 3 perkara je Allah Ta'ala akan tanya bila dah mati besok. Apa dia soalan Allah Ta'ala akan tanya? Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Oh, dia ingat dah. Okay. Nikmat, amanah, silaturahim. Sebab senang nak sampaikan orang pula. Kan? Nikmat tu pula ada ompek nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat apa? Nikmat umur. Macam mana kau habiskan umur kau dulu. Kedua, nikmat muda. Muda dulu kau buat apa? Semua Allah Ta'ala tanya. Ketiga, nikmat ilmu. Kau macam mana kau dapatkan ilmu tu? Adakah kau manfaat, kau amalkan, dan begitu juga adakah kau sampai kepada yang lain? Allah Ta'ala akan tanya. Yang keempatnya, nikmat harta. Dari mana dapat harta? Ke mana kita belanjakan harta? Pun Allah Ta'ala akan tanya. Nampak? Jadi adalah benda yang kita boleh
Bila kita hafal tu ada manfaatnya untuk ingatkan diri kita dan kita boleh sampaikan pada orang lain. Kemudian mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Tu cerita tadi tu. Makna mencatat. Siapa ceramah tadi? Samsul Debat. Samsul Debat. Okey ke dia ceramah? Okey. Dia cerita apa? Sama je. Sebab kau tak menyalin, sama lah. Kan? Jangan ambil yang golak-golak. Kan? Ambil yang poin-poin itu. Kan? Kemudian mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Mengamalkan ilmu telah dipelajari. Contohnya kita belajar tentang, kadang ramai orang dia bekerja, dia terlupa ilmu tu dah diajar oleh guru. Jangan kita bersikap tidak adil, jangan kita pecah amanah, amanah yang diberikan kena jaga, jangan khianat dengan amanah. Tapi bila dah bekerja dia terlupa, bila dah ada jawatan dia terlupa. Kan? Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang orang tu tak perasan benda tu dia dah ada dalam diri dia. Dia dah belajar dah benda tu. Kan? Sedangkan amanah itu sebenarnya adalah sebaik-baik kedudukan. Kadang-kadang kita balu dengan orang Jepun. Orang Jepun tu bukan Islam. Adalah Jepun Islam, maksudnya orang Jepun yang jadi pemimpin tu, kita tengok kan, dia punya amanah lah. Sampaikan kalau dia dah janji nak capai 78% pembangunan tu, pencapaian dia, kalau dia dapat 77%, dia letak jawatan. Punyalah dia menghormati janji dia dengan amanah dia. Tu Jepun. Tu yang kita tengok orang Jepun tu, kalau dia target dapat 10A, dia dapat 9A, 1B, terjun dia bangunan tu. Kita lain kan. Alhamdulillah, kita rasa bangga. Walaupun kita tak capai 78%, 77 merupakan pencapaian membanggakan. Itu orang Malaysia tu. Itu macam tu. Dia akan bangga pada benda yang dia dapat setakat yang dia dapat. Bersyukur tak salah, tapi maksudnya apa yang nak digambarkan ni adalah amanah ni. Kadang amanah kena jaga. Tapi kita salah gunakan duit. Banyak berlaku. Itu kadang-kadang kan, pusat pengajian yang macam ini kadang ada orang pandang serong. Puncanya bukan semua ada yang mentadbir dengan baik, tapi sebabkan satu dua orang yang jago tak elok tu, habis semua dipukul. Pukul rata. Orang Malaysia ni cukup pandai bab pukul rata ni. Tu semua nipu tu. Suka-suka dia. Semua nipu tu. La ilaha illallah. Tak sadar dia dosa bila bercakap tu. Sedangkan orang tu tak tipu. Memang ada orang macam tu, tapi tak semua. Dan tak ramai pun yang tu. Tapi kenapa kita nak hukum semua? Bila seorang pegawai kena tangkap, contoh pegawai JPJ lah kena tangkap pasal isu rasuah tu. Memang semua pegawai JPJ macam tu. La ilaha illallah. Dan selamba je cakap tu, yakin macam dia tu malaikat lah dah tengok hati setiap orang tu. Siapa kita? Kan? Jangan kita cakap macam tu. Samsul Debat tu pun sama. Kalau tak ada 5,000, tak ada, dia datang. Mak sadap aku cakap kan. Tak ada dah tuan. Okey je. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Macam tu kan. Tak adalah saja ya tuan. Gurau kan. Gurau. Kan? Dan begitu juga seterusnya menyampaikan ilmu dengan berdakwah. Saya nak share kisah Ibnu Abbas. Kita bandingkanlah dulu dengan sekarang. Imam Ibnu Abbas. Kan? Kalau kita tengok para sahabat di zaman Sayyidina Rasulullah, pada zaman Rasulullah SAW, amat menjaga adab terhadap ahli keluarga Rasulullah dan adab ahli keluarga Ahlul Bait, kan? Ahli keluarga Rasulullah, dan begitu juga adab keluarga Rasulullah terhadap guru. Begitu juga kisah Ibnu Abbas yang dari kalangan Ahlul Bait yang sangat memuliakan ilmu hingga sanggup pergi ke rumah gurunya untuk menuntut ilmu. Imam Ibnu Abbas ketika kecil dia tak sempat berjumpa dan berguru dengan Rasulullah SAW. Walaupun tu saudara dia, walaupun tu sepupu dia, tak sampai dia berguru. Jadi dia rasakan dengan cara tu, dia rasa dia kekurangan, dia rasa rugi. Kenapa dia tak daripada kecil lu pergi berguru dengan Rasulullah, tak rapat dengan Rasulullah. Jadi Imam Ibn Abbas sejak itu berazam untuk ambil ilmu daripada para sahabat yang sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kan? Antaranya Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Imam Ibn Abbas ni tak berani bila pergi ke rumah guru-guru ni, yang dia pergi berguru ni, dia tak pernah berani untuk kotuk pintu rumah gurunya kerana takut ganggu gurunya tengah tidur. Dia duduk kat luar tunggu sampai guru dia keluar. Walaupun pernah satu ketika ribut pasir melanda dekat luar rumah tu. Macam tu. Kau tokan lah, kau tidak sampai potang kan dia tak keluar. Kau tokan, kau tu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Samsul Debat. Contoh macam tu panggil kan.
Kawan tu tengah tidur. Tengah tidur contohlah kan. Tapi memang kalau saya tak ada apa dah. Qajut lah, tak ada salah. Memang kita suruh qajut kan. Menunjukkan Imam Ibn Abbas sangat menjaga adabnya. Pernah satu ketika dia nampak Sayyidina Ubay bin Ka'ab sedang menunggu kenderaan. Maka dibawakanlah seekor unta bawa pada dia. Dia sagan lah. Apa pula macam ni? Tak apalah. Tak apa. Lepas tu bila dia naik je unta, Imam Ibn Abbas ni ikut dia, mengiring dia, Ubay bin Ka'ab ni naik kenderaan ni. Yang mana Imam Ibn Abbas hanya berjalan kaki saja mengiringi unta tu. Dia tak naik unta sesama. Lah kenapa macam tu? Apa kau biarkan aku naik seorang, kau nak jalan kaki? Beginilah kami diajar oleh Rasulullah untuk menghormati guru. Turun daripada unta, bila sampai ke destinasi, dia salam tangan Imam Ibn Abbas, dia cium tangan Imam Ibn Abbas. Kenapa pula kau cium tangan aku? Begini pula lah kami diajar untuk menghormati adab, kami menghormati kepada ahlul bait, kepada saudara mara, kepada darah daging Rasulullah SAW. Macam tu lah. Jadi tentang salam cium tangan ni memang adab memang dah ada pada dulu. Ya. Cuba adab yang terbaru macam ni. Macam tu lah kan. Ada orang tu kejap senyap. Sebelah senyap ke senyap? Ada tu dua-dua. Assalamualaikum. Ada yang macam tu. Tak kisahlah. Kan? Jagalah. Kes tengah tinggi kan. Faham lah tu. Ada orang sound saya. Kita punya member sound. Takut sangat. Salam je lah. Dia tengok. Ustaz pun takut dengan COVID. Allah sabarlah aku. Dia sound aku. Aduh. Bukan takut. Paling yang takutnya saya ni bukan takut apa. Takut saya dah lah pergi banyak tempat. Jumpa ramai orang. Kata saya bagai tuan-tuan lagi kesian. Kan? Tu je. Kan? Begitu juga pada satu hari Sayyidina Umar Khattab pernah datang kepada Rasulullah SAW tu. Ibn Abbas ni dia menyatakan bahawa aku mau berdoa pada Allah agar diangkat musibah yang berlaku di Madinah kan. Jadi sebelum tu baginda Rasulullah SAW kan, sebelum wafat dia kata pernah Nabi beritahu kalau anda katalah adalah Nabi selepas aku maka Umar adalah orangnya. Macam tu lah. Jadi itu sebabnya Ibn Abbas hormat sangat kat Sayyidina Umar. Kita ada lagi tak penghormatan yang macam tu? Tu soalan dia. Dulu dengan sekarang. Guru dia main-main dia. Guru dikutuk. Lepas tu ada pula orang tu punyalah tak ada adab. Masuklah dalam TikTok. Letak gambar ustaznya. Bandingkan pula. Ustaz dengan ustaz dia. Ustaz ni tak betul. Ustaz ni betul. Allahu Akbar. Dan kadang-kadang tu lah pula masalah media sosial ni. Tu belum cerita lagi yang seorang tu. Tunjukkan perbuatan solat. Kalau orang tu semayang macam ni perbuatan ni dapat 5 makah. Ui. Dia lah bagi makah kat orang semayang tu. Masa bila kau bincang dengan malaikat tu? Kalau macam ni baru dapat 99 makah. La ilaha illallah. Kan? Jangan macam tu. Kan? Jangan macam tu. Jadi dalam bab adab ni memang kena jaga. Kan? Dalam bab adab kena jaga. Sebab hidup kita ni kalau tak ada adab, apalah nilai je. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk lebih dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Cari ilmu. Tapi cari ilmu biar dengan adab. Baru lengkap. Baru komplit. Kadang-kadang ada satu lagi pandangan kata, Imam Malik kata, biar ilmu tu sikit, tapi jangan tak ada adab. Bila dia ada adab tu, berkenan lah tengok budak tu. Budak tu ilmu masak apa pun tak pandai. Masak tak pandai, apa tak pandai. Tapi adab dia tu, tak apalah, biarlah dia jadi menantu mak. Besok pandailah mak ajar dia masak. Macam tu lah. Dia nak perempuan tu. Kan? Dia adab. Dia sedar lalu depan orang tua tu bukan tunduk dah, menyarap. La ilaha illallah. Macam ulet gonggok dah, rupa pahal budak ni. Baik betul budak ni. Macam tu lah kan. Iya. Agak keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Kan? Hina bersih kerana karat, hina manusia kerana tidak berilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu diukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biar menjadi intan. Nampak? Sedap tak pantun tu? Itulah, kau tak sampai salin, bagi bebas pantun. Kan? Pohon sena tepi sempadan, tompek tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, baru putus petua guru. Apa maksud dia? Selagi belum mati, ikutlah pesan guru.
Bercerai nyawa dari badan baru putus petua guru. Nampak? Makna pesan guru tu akan berterusan dalam hidup kita. Lagi satu lagi pantun yang biasa dengar. Poi berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Kalau berguru ke palang aja, ibarat bunga kembang tak jadi. Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu ke padang? Tu maksud dia. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Itu bukan rusa. Berbelang kaki itu bukan rusa. Itu belalang. Tapi dia perasan nak sadap nanti dia dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang aja, makna kalau tak berguru betul-betul, ibarat bunga, kembang tak jadi. Nak kata bunga kan bunga, tak kembang pun. Pak. Tak tahulah. Jadi belajar soal-soal. Banyak tak berlaku ini? Banyak. Dia belajar tak habis. Bercakap ke main handal kat kedai kopi tu. Kan? Tapi belajar tak habis. Macam mana? Bawa panah orang berburu tupai ada kat pokok berangan. Kalau dah nama yang kita berguru, ikutlah segala pegangan dan larangan. Ikut. Mana yang dah dipegang, mana yang beritahu tu ikutlah. Dapat seekor ikan cencaru, makan bersama gelama batu. Kan? Sudah sedia petua guru kalau mengira dari satu. Maksudnya belajar daripada awal. Belajar pada basic. Dia dah mengaji dah pula belajar huruf pula balik ni. Tak apa hati dia. Oh, belajar pada awal. Kona lip balik. Kona balik. Budak sekarang kan. Batas saja. Koda zaro. Tu kan. Anak sekarang. Kan. Dulu ingat kita bahasa sebab belajar dengan Datuk apa? Datuk apa? Alahai. Dulu Mukadam dulu. Apa? Azhari apa? Hasan Azhari kan? Kan. Allazina. Kan kita ikut petang-petang kan. Ya. Batas saja. Koda zaro. Seronok tak ngaji. Kan. Sekarang kan macam tu. Lain kan. Dulu. Kemudian kicau-kicau tiung batu hinggap sebentar membuat sarang. Salah pula. Kicau-kicau tiung batu hinggap sebentar kedahan mati. Kalau hidup tidak berilmu, kayu luruh hidup buat titi. Apa maksudnya? Kalau kita tak ada ilmu, kayu luruh buat titi. Apa titi? Pijak kat orang. Kan? Tak ada nilai dah. Kan? Kan terbang lobah di hujung bedang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang. Kan? Orang tak berilmu dihamba orang. Dia kena main, dia kena tipu ke orang. Jambu batu buah pedada. Tepi sungai pokok sana. Kalau ilmu tidak di dada, orang maju kita merana. Kono juga nuntut ilmu. Bukan kata suruh anak kita belajar sampai tak boleh pergi belajar benda-benda lain. Tak. Kau mengaji je. Ni semua ilmu orang kafir ni. Jangan kau pergi. Jangan macam tu. Arwah abah saya dulu macam tu lah. Arwah atuk dulu cakap, kau jangan pergi sekolah orang putih. Kan sekolah menengah sekolah putih. Kau nak jadi kafir, pergilah sambung belajar tu. Semua di Jahannam. Tu arwah abah cakap, kalau abah sambung belajar, tak jumpa mak kau ni tu. Mak ya. Dia gurau lah kan. Gurau. Itulah dia. Kan? Jadi tentang adab ni jaga. Tapi kalau nak menjawab tajuk ni, yang paling besar dia satu je sebenarnya yang nak ditekankan hari ni. Persoalan yang nak ditekankan adalah isu adab. Itulah krisis nasional yang sedang berlaku sekarang. Dalam parlimen orang bercakap bonjorit, orang ni cakap malu. Jadi apa benda tu? Itu bukan isu tak faham bahasa, isunya tak ada adab. Jiran sebelah rumah dah tak baik, isu adab. Di Putrajaya kita tak pernah bayang Putrajaya prisin-prisin lah. Boleh pula apartmen tu dah 7 hari, 4-5 hari mati dalam rumah tu tak tahu. Berkongsi dinding yang sama, bukannya rumah banglo sebiji-sebiji. Punyalah teruk adab kita sekarang ni. Dah tak peduli angkat orang. Terutama pula semenjak zaman media sosial ni. Berlumba-lumba nak kongsi gambar. Nabi ajar kita adab berjiran. Salah satunya kalau kamu bawa balik makanan, bagilah sikit kat jiran. Kalau kamu tak nak bagi, pastikan kamu sembunyikan dari pandangan jiran kamu. Sorok kan? Nabi kata kalau bagi anak-anak kamu makan buah, jangan benarkan mereka makan di hadapan rumah, takut anak jiran nampak mereka pun nak buah tu. Sampai jam tu sekali Nabi ajar kita. Hari ni kau share dalam Facebook public. Alhamdulillah.
Dapat juga makan depan-depan Samsul Debat. Tunjuk pula segantang nasi dengan lauk pun kan. Lauk contoh lah. Alhamdulillah hari ni makan KFC je. Oh, ilah. Kau punya je tu 8 kotol tau. Tu masalah gitu. Penyakit apa tu? Penyakit hati tu. Kan? Tu kalau orang tu dia ada ilmu, dia takkan buat benda ni. Semua benda nak share. Nak share benda baik tak apa. Contoh ambil poin yang ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang sebelum ni yang ajar apa, kita masukkan satu poin. Kita share. Orang baca, pahala mengalir. Ada pula orang kebetulan memang tengah ada masalah, tengah memikir, bila dia baca tu tenang hati dia. Baguslah poin dia ni. Aduh, kau nak selalu tengok Darul Hijrah ni. Contohlah. Iya. Daripada kita sharekan kebencian, kita sharekan maki hamun. Tengok dalam Facebook, tengok dalam Twitter, tengok dekat dalam apa juga Instagram. Bila letak, contoh letaklah gambar pemimpin. Tak payah tulis apa-apa, letak gambar je. Tengok komen bawah tu, kepala bapak semua keluar. La ilaha illallah. Kita tulis apa betul tak? Betul tak hari ni? Apa sebab tu? Kalau lah kita boleh tanya, satu soalan kita akan tanya apa? Nabi ajar tak macam tu? Soalan dia. Kalau kamu tak boleh berkata yang baik, lebih baik kamu diam. Sayyidina Abu Bakar sampai ambil lah sebiji batu masuk dalam mulut itu supaya dia takut dia bercakap tu, supaya dia dengan dia tolan batu, dia tak bercakap benda-benda yang tak baik. Macam tu sekali. Kita hari ni tak payah tolan batu, dia bagi handphone, diamlah. Tengok tak? Bagi handphone, diamlah. Tak berbunyi lah. Tapi rupa-rupanya bahasa kita sekarang, dulu lain sekarang lain, bahasa sekarang dengan handphone pun kita boleh berbahasa. Malahan lebih lantang lagi dalam handphone. Dekat dalam kuliah ni macam ni ya muka. Tak ada apa-apa kan. Nampaklah dia tu sian, nampak kurang vitamin ke. Dalam komen segala orang dikutuk. La ilaha illallah. Kita baca betul ke ni dia? Macam tak percaya lah. Bukan orang sini lah. Sini elok bertenaga nampak tu. Kan? Macam tu lah. Jadi poin yang paling besar kita nak share ni, jaga adab. Anak-anak kita, walaupun dia ilmu tak tinggi, dia belajar tak pandai, tapi kalau adab dia tinggi, Allah bahagialah hidup. Cari cakap saya. Contohlah, ada kisah, dia ada 4-5 orang anak, semua lawyer, doktor, engineer, pakar psikologi, pensyarah, lecturer. Bayangkan. Sampai mak dia cakap, kau ni bodoh, tak macam abang-abang akak kau, menyusahkan aku ke rumah. Dia kata, apa nak jadi dengan kau ni? Tak apalah mak, nak buat macam mana, bukan saya nak. Dia macam tu kat jawab. Jawab tu. Ada je jawapan. Maafkan saya mak. Jawab tu. Sekali mak sakit terlontang. Anak tu yang ambil mak, minum mak. Mak makan mak, dia suap. Mengalir air mata mak tu. Allah baiknya anak aku suap. Mana lawyer? Mana doktor? Mana engineer? Sibuklah mak. Ada hal. Biarlah adik jaga. Nampak tak? Masa tu mak cakap je, mak nak makan apa? Cakap nak tosai, nak wajib, nak ganti tisu. Dalam mak sakit tu, dia yang menyantuni mak dia. Masa tu betul tak adab yang nak menjaga mak dia, betul tak? Ada memang dia jaga fasiliti bagus, siap dengan bibik dengan apa. Mak ni apa hal? Ni mak ni. Cakap tak ada yang elok dengan mak dia. Itu sebabnya adab. Jaga adab, insya-Allah selesai tuan-tuan. Selesai. Jangan ajar anak kita tentang kaya. Kan tadi Nabi tu, jangan ajar tentang kaya, tapi ajar tentang bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya adab juga yang nak jaga. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukuplah setakat tu. Ya.